Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sempena hari ini satu Muharram, yang mana kita menyaksikan bahawa seluruh umat Islam di dunia ini meraihkan, kita tak kata merayakan, kerana perayaan orang Islam itu ada dua sahaja, Raya Aidil Fitri dan Raya Aidil Adha. Sedangkan sempena-sempena seperti bulan Muharram ini adalah kita sebut meraihkan. Maksudnya satu bulan yang diingati, satu bulan yang memiliki peristiwa sejarahnya yang tersendiri, satu bulan yang memiliki fadilatnya yang tersendiri, dan suka untuk kita ingatkanlah saban tahun bila datang bulan Muharram akan timbullah pelbagai seruan, pelbagai mesej-mesej yang seringkali menimbulkan kekeliruan kepada masyarakat kita berkaitan dengan agama kita. Ada yang menganggap bahawa satu Muharram itu sebagai salah satu daripada perayaan penting dalam bulan Islam. Ada juga yang menganggap bahawa ataupun bulan Muharram ini adalah detik berlakunya peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang menganggap bahawa pada satu Muharram ini dianjurkan amalan-amalan yang tertentu, acara-acara tertentu, doa-doa tertentu, bacaan-bacaan yang tertentu. Ini kerana kita mungkin ada beberapa maklumat-maklumat yang disajikan kurang menepati apa yang dianjurkan ataupun yang disebut di dalam Quran dan hadis itu sendiri. Suka untuk kita mengingatkan kembali tentang bulan Muharram, sebab masih ramai lagi yang saya dapati di luar sana, mereka yang menyangka bahawa bulan Muharram ini adalah detik permulaan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh dapati di beberapa nasyid-nasyid yang agak terkenal di kalangan masyarakat kita. Jadi bulan Muharram ini adalah bulan yang pertama dipilih oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika menentukan kiraan bagi tahun hijrah. Maksudnya dalam satu tahun ni dia ada 12 bulan, dan bulan Muharram ini telah dipilih sebagai pemula bagi bulan-bulan tahun hijrah. Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kalau tak salah pada tahun ke-17 hijrah, telah membuat keputusan untuk memilih bulan Muharram ini setelah mempertimbangkan pelbagai aspek. Jadi kita tak boleh kata bulan Muharram ini dipilih kerana hijrah, sebab kita fikir tahun Islam itu kita kenali sebagai tahun hijrah. Maka pemulanya ataupun bulan Muharram yang seperti bulan Januari itu, kita ingat dia adalah permulaan bagi hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. So itu kita anggap sebagai satu telahan ataupun anggapan yang tidak tepat. Dulu orang Arab dia tak ada kiraan tahun, dan mereka hanya mempunyai kiraan bulan-bulan dengan nama-nama seperti yang kita umat Islam pakai pada hari ini. Saya ada sebut dalam video yang saya buat lebih kurang sebulan yang lepas tentang rahsia nama bulan-bulan Islam. Kat situ saya dah sebut tentang kaitan di antara nama-nama bulan yang ada pada hari ini, pada apa yang kita kenali pada hari ini, dengan nama-nama bulan yang wujud lagi pada zaman jahiliah sebelum Islam lagi. Bulan-bulan ni sebenarnya adalah nama bagi bulan-bulan orang Arab. Dan setiap satu daripada bulan itu dia ada spesifikasinya ketika penentuan tu. Dan saya pernah sebut tentang Ramadan itu diambil daripada sempena panas yang melampau. Jadi kemungkinan penentuan nama Ramadan itu adalah kerana ketika itu adalah musim panas. Begitu juga dengan bulan Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir,
yang ada kaitan dengan peristiwa musim bunga. Begitu juga dengan nama-nama bulan-bulan Islam lain seperti bulan-bulan yang lain seperti bulan Muharram yang sebagai satu nama yang dikonfirmasikan sebagai satu bulan yang dilarang untuk berperang ataupun mencabuli beberapa hak kezaliman dan sebagainya. Jadi orang Arab dia tidak mempunyai kiraan tahun. Masa tu dia tak ada tahun yang tertentu macam mana orang-orang Rom yang masa tu ada kiraan kalender Masihi mereka yang kita kenali pada hari ini. Tapi kalau kita tengok tamadun yang lain macam di China, di Parsi dan lain-lain, mereka mempunyai kiraan kalender mereka yang tersendiri. Maka di zaman Khalifah Umar bin Khattab, umat Islam mencadangkan supaya ada satu kalender khusus, kalender yang diasaskan oleh umat Islam, yang mana kalender ini berdasarkan kepada kiraan ataupun berdasarkan kepada bulan. Dia bukan berdasarkan kepada matahari dan seumpamanya, tetapi kerana bulan ini senang untuk dilihat. Bulan ini kalau kita tengok dia bulan purnama, maka ketika itu bulan itu menandakan permulaan bulan ataupun pertengahan bulan. Jadi nak start tu macam mana? Daripada mana nak start bulan-bulan Islam? Ada yang orang yang cadangkan kita start daripada tahun kelahiran Nabi SAW dijadikan tahun pertama hijrah. Tapi Khalifah Umar bin Al-Khattab tidak setuju. Kemudian akhirnya cadangan-cadangan itu berakhir pada cadangan bahawa tahun yang Nabi SAW berhijrah padanya dikira sebagai tahun pertama di dalam kalender umat Islam. Cuma selepas daripada itu timbul persoalan, bulan mana yang nak jadi bulan yang pertama? So ada macam-macam cadangan juga, ada yang cadang bulan ini, ada yang cadangan bulan ini. Tetapi akhirnya Khalifah Umar bersetuju supaya bulan Muharram dipilih sebagai bulan pertama dalam kalender hijrah kerana bulan Muharram adalah bulan selepas daripada Zulhijjah. Zulhijjah adalah bulan yang mana umat Islam sedang sibuk menunaikan ibadah haji. Jadi selepas selesai daripada bulan haji itu, yang dianggap insya-Allah haji yang mabrur itu bagaikan seorang itu baru lahir daripada ibunya, orang yang suci insya-Allah, diampunkan oleh Allah sebagai satu permulaan, maka bulan Muharram ini telah dipilih sebagai bulan pertama di dalam kalender hijrah umat Islam. Al-Hafidh Ibn Kathir rahmatullahi alaih di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah menyebut tentang peristiwa ini, peristiwa bersejarah bagaimana Khalifah Umar berdiskusi, berbincang dengan sahabat-sahabatnya untuk meletakkan bulan yang pertama dalam bulan ataupun dalam kalender hijrah. Dan ini menunjukkan bahawa pemilihan bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender hijrah, dia bukannya bulan yang Nabi SAW berhijrah padanya. Sebab kalau kita lihat kepada sejarah, kita akan mendapati bahawa bulan Rabiul Awal adalah bulan yang Nabi SAW berhijrah. Ini kita boleh dapati dalam pelbagai karya-karya sirah umat Islam yang terkenal, sebagai contohnya kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Al-Mubarakfuri, yang telah menyimpulkan bahawa Nabi SAW keluar daripada rumah baginda dan ke rumah Abu Bakar pada akhir-akhir bulan Safar, lebih kurang 28 hari bulan Safar. Dan kemudian pada bulan Rabiul Awal barulah, ataupun 8 Rabiul Awal, kita boleh kata sekitar 10 hari lebih kurang, baru Nabi SAW tiba di Quba, iaitu pada bulan Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal.
Jadi maksudnya Nabi SAW sampai ke Madinah pada bulan ketiga, mula berhijrah pada akhir bulan yang kedua umat Islam, yakni pada bulan Safar. Jadi memang jelas bahawa bulan Islam ini bukanlah bulannya hijrah Nabi SAW. Jadi kita dapati dalam masyarakat kita bila masuk bulan Muharram akan diperingatkan tentang peristiwa hijrah Nabi SAW. Bukan saya nak kata salah, tak ada masalah pun nak ingatkan peristiwa hijrah itu pada bulan Muharram, sempena dengan kalender hijrah. Maksudnya kalender hijrah itu diambil sempena hijrah Nabi SAW. Walaupun Nabi tidak berhijrah pada bulan Muharram, tak ada masalah untuk nak sempena peristiwa berdasarkan kepada prinsip maslahah al-mursalah, maka kita memperingatkan umat Islam tentang peristiwa-peristiwa bersejarah yang berlaku di dalam sejarah umat Islam. Tak ada masalah untuk itu, cuma kita nak membetulkan silap faham masyarakat yang mungkin beranggapan bahawa bulan Muharram ini adalah bulan hijrah Nabi SAW. So, penetapan kalender hijrah dibuat oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab dan sebagai satu langkah yang memenuhi keperluan urusan pentadbiran dan kehidupan umat Islam ketika itu, dan ini menjadi satu sejarah kepada umat Islam yang sampai ke hari ini masih lagi diguna pakai kalender hijrah ini. Walaupun di kebanyakan negara umat Islam kalender utama mereka bukan lagi kalender hijrah, tetapi setakat sebelum ini saya di Arab Saudi, kalender utama mereka adalah kalender hijrah, dan mereka tidak berapa pasti dengan kalender-kalender Masihi yang kita gunakan ni. Segala kiraan rasmi semuanya itu menggunakan kalender hijrah. Jadi bila mana kita tahu bahawa penetapan tahun hijrah itu berlaku pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, bukan pada zaman Nabi SAW, maka kita kena sedar tak ada apa-apa upacara ibadah khusus, kan? Tak ada satu salat khusus, tak ada puasa yang khusus, tak ada bacaan khusus, zikir khusus yang Nabi SAW dan para sahabatnya lakukan sempena tahun baru hijrah, sebab kiraan tahun hijrah itu belum lagi wujud pada zaman Nabi SAW. Malah pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab sendiri juga tak ada satu perayaan khusus ataupun satu anjuran amalan-amalan khusus bersempena dengan tahun hijrah. Jadi apa yang penting untuk nak kita muhasabah adalah umur kita yang semakin meningkat, usia kita yang semakin tua, kehidupan kita yang semakin mendekati alam barzakh. Itu yang perlu kita ambil iktibar. Umur kita tidak lagi pendek, malah tidak lagi panjang, malah semakin pendek, malah semakin pendek dari saban tahun, dari saban hari ke hari. Maka kita perlu muhasabah diri kita, adakah diri kita pada hari ini lebih baik daripada bulan yang lepas? Adakah lebih baik daripada tahun yang lepas? Adakah lebih baik daripada semalam? Maka kita kena ambil iktibar. Apa pun sempena dengan bulan Muharram ini pada hari ini, suka untuk saya peringatkan bersempena ini tentang bulan Al-Muharram. Satu bulan yang sangat diberkati, satu bulan yang agung di dalam Islam, yang mana bulan Muharram ini adalah salah satu daripada bulan-bulan haram yang 4. Dalam Islam, bulan kita panggil sebagai Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram itu bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Allah ada sebut dalam surah At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah
yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bilangan bulan-bulan itu di sisi Allah ada 12 bulan semuanya, uh, daripada hari yang Allah menciptakan langit dan bumi, 4 daripadanya adalah bulan-bulan yang haram. Apa maksud bulan-bulan haram? Sebelum ni juga kita ada mensentuh tentang bulan haram ni dalam beberapa ayat surah Al-Ma'idah yang kita tadabbur dalam siri-siri yang sudah. Antaranya adalah larangan pengharaman daripada kita berbunuhan, kita berlaku zalim, kita berperang pada bulan-bulan tersebut. Cuma bila datang Islam, bila tertegaknya hukum hakam syariah, khususnya di Madinah selepas fasa hijrah, larangan berperang pada bulan-bulan haram ini sudah kita panggil tidak berbaki lagi. Yang di sisi jumhur ulama, ianya telah dimansuhkan. Sebab peperangan di dalam Islam ada 2 jenis, satu yang dibenarkan dan satu yang diharamkan. Peperangan yang diizinkan boleh dilakukan, boleh terjadi jika ada asbabnya. Contoh, kalau kata negara kita diserang, tak bolehlah kata ini bulan Muharram, kita biar je lah negara kita kena takluk, kena serang, tak boleh. Maksudnya ada asbab yang menyebabkan kita kena berperang demi agama kita, demi negara kita, nyawa kita, maka kita dibenarkan untuk berperang pada bila-bila masa. Manakala peperangan yang haram bukan hanya terhad kepada 4 bulan ini sahaja, tetapi terhad pada setiap ketika. Peperangan yang tidak ada asbab yang munasabah. Peperangan yang terjadi disebabkan ketamakan, disebabkan kezaliman, disebabkan kerakusan dan seumpamanya, yang itu setiap masa pun diharamkan oleh Allah. Maka kelebihan bulan-bulan haram ini pada akhirnya tidak lagi memiliki keistimewaan selain ianya menjadi satu peristiwa bersejarah, tetapi dia memiliki beberapa fadilat-fadilat tertentu pada hari-hari yang tertentu pada bulan Muharram. Inilah yang disebut oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alaih. Allah Subhanahu wa taala memulakan bulan pada tahun Islam ini dengan bulan yang haram, iaitu bulan Muharram, dan penghujungnya juga adalah bulan haram, iaitu pada bulan Zulhijjah. Tak ada bulan, kata Al-Imam Al-Hasan, di dalam satu tahun itu selepas daripada bulan Ramadan yang lebih agung di sisi Allah. Maksudnya yang ditegah, begitu tegah untuk kita berlaku zalim padanya selain daripada bulan Muharram. Sebab pada bulan Muharram ini berlaku peristiwa-peristiwa yang peristiwa hebatlah dalam sejarah Islam. Berlakunya pertolongan-pertolongan Allah pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram ini juga di dalam sejarah telah dizahirkan kebenaran dalam menentang kebatilan. Antara yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Muharram ini berlakunya peristiwa Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan menenggelamkan tentera Firaun. Satu bulan yang memiliki kelebihan yang hebat. Pada hari ke-10 yang dikenali sebagai hari Ashura pada 10 Muharram. Dan ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih di dalam sahihnya. Daripada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Satu hari Nabi SAW masa datang ke Madinah, baginda melihat orang-orang Yahudi berpuasa Ashura pada 10 Muharram.
Lalu Nabi SAW tanya dekat sahabat-sahabat dia, apa yang kamu semua ni lakukan? Nabi tanya pada orang Yahudi. Orang Yahudi kata, ini adalah hari yang baik, hari di mana Allah selamatkan Bani Israel daripada musuhnya. Maka Nabi Musa AS berpuasa pada hari ini. Jadi dalam hadis riwayat Muslim ada tambahan sebagai satu ungkapan kesyukuran kepada Allah. Maka orang-orang Yahudi pun berpuasa pada hari Ashura. Jadi Nabi SAW balas, aku lebih baik, aku lebih berhak ke atas Musa daripada orang Yahudi. Maka Nabi SAW juga berpuasa pada hari itu, yakni pada hari Ashura, dan Nabi SAW perintahkan umatnya juga untuk berpuasa sunat pada hari Ashura. Dalam riwayat Muslim disebut ini adalah hari yang agung yang mana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya, sedangkan Firaun dan kaumnya ditenggelamkan. Jadi kita boleh ambil ibrah daripada peristiwa ini yang berlaku pada 10 Muharram ini. Kisah binasanya orang-orang zalim yang taghut seperti Firaun di dalam Al-Quran. Seperti kaum Nabi Nuh, kaum 'Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Lut, dan ramai lagi umat-umat para nabi terdahulu yang zalim, yang telah dimusnahkan. Dan kisah-kisah ini pernah kita ceritakan dalam dululah, berapa tak ingat tahun-tahun yang sudah, tentang peristiwa kisah-kisah Nabi. Mereka yang zalim tidak dibinasakan begitu sahaja untuk dilupakan sejarah mereka. Kita tidak melupakan sejarah yang berlaku supaya kita boleh ambil pengajaran daripada peristiwa tersebut. Allah membinasakan mereka dengan cara azab yang tertentu sesuai dengan kebijaksanaannya, sehingga mereka kekal dalam ingatan kita, tidak dilupakan. Allah rekodkan dalam Al-Quran dan Allah ingatkan kepada kita, inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat satu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka itu tidak beriman. Allah sebut, Allah berikan peringatan tentang kaum Nabi Hud. Allah kata, inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin wa innaha lasabilun muqim inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Allah sebut dalam suratul Hijr, sungguhnya pada yang demikian itu betul-betul ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memerhatikan, dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih lagi dilalui oleh manusia, dan pada itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar, Firaun memimpin pasukannya dengan penuh kesombongan. Firaun berasa angkuh, sombong, tertipu dengan kekuasaan yang dimiliki. Dia menyangka pastilah tak ada apa yang boleh menewaskan dia. Sampai bila dia melihat laut yang terbelah, dia bukan teringat kuasa Allah, tetapi dia tambah sombong. Dia ingat mungkin itulah kuasanya, bahkan dia boleh selamat. Dengan beraninya dia melalui celahan laut yang dikepung kiri dan kanan laut yang tinggi itu. Dengan beraninya dia lalu untuk mengejar kaum Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya ketika dia berada di tengah-tengah laut itu, Allah tenggelamkan, binasakan pasukan Firaun itu sekelip mata sahaja. Manusia yang mengaku sebagai Tuhan, yang merasakan dia memiliki segala-galanya, telah dihapuskan begitu sahaja. Bukan itu sahaja, Allah tidak menghancurkan jasad Firaun supaya dijadikan ibrah,
pengajaran kepada kita semua. Allah kata, Al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Adakah sekarang kamu wahai Firaun baru kamu nak beriman, sedangkan dulu kamu ni seorang yang kufur lagi derhaka. Dulu engkau adalah termasuk orang-orang yang banyak melakukan kerosakan. Maka hari ini wahai Firaun, kami biarkan engkau dengan badanmu, jasadmu yang tidak bernyawa itu ditelan laut untuk menjadi tanda kepada orang-orang yang datang sesudah kamu, supaya mereka memerhati, memikirkan tentang tanda-tanda kuasa kami. Maka sampai ke sekarang, mukjizat Allah, mukjizat yang Allah berikan kepada Al-Quran itu, kewujudan mamia Fir'aun itu masih lagi ada sampai sekarang untuk kita renung dan kita berfikir. Orang-orang yang beriman, bila dia mendengar tentang peristiwa-peristiwa ini, dia akan merenung kuasa Allah yang luar biasa. Orang-orang yang beriman, bila dia renungkan peristiwa-peristiwa ini, keimanan mereka semakin bertambah. Bila mereka mendengar tentang pertolongan Allah, bantuan daripada Allah, tentang makhluk-makhluk yang taghut ini dibinasakan. Bila kita ambil satu pengajaran bahawa orang yang zalim itu pasti akan binasa. Mereka binasa dengan kezaliman mereka sendiri. Tak kiralah sehebat mana pun mereka, selama mana pun mereka berkuasa. Sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Qal thumma qara' wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya dhalimah inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya Allah menangguhkan siksaan bagi orang-orang yang berbuat zalim sampai bila mana Allah nak menghukumnya, dia tidak akan terlepas. Kemudian Nabi SAW bacakan sepotong ayat, apabila Allah menyiksa penduduk negeri-negeri yang melakukan kezaliman, sesungguhnya siksaan itu sangat pedih lagi keras. Inilah sunnatullah terhadap orang-orang zalim. Sampai ke hari ini mereka yang zalim pasti tidak akan terlepas daripada balasan Allah, sama ada cepat ataupun lambat. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimah wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Allah sebut dalam suratul Anbiya, berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan sesudah itu akan ada lagi kaum-kaum zalim yang lain sebagai ganti mereka. Begitu juga bila mana kita mendengar Nabi SAW selepas pada peristiwa perang Badar, ketika Nabi melihat kepada mayat Abu Jahal yang telah musnah ketika itu, Nabi kata, ini adalah Fir'aun umat ini. Maksudnya karakter Fir'aun yang kita akan dapati pada setiap zaman itu akan wujud. Sampai sekarang pun orang-orang seperti Fir'aun itu masih lagi wujud. Mereka yang menyangka mereka itu cukup berkuasa, mereka mampu menentukan segalanya, mereka yang memiliki harta, mereka yang melakukan kezaliman yang tidak terperi. Maka ambillah daripada pengajaran Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan ummahnya pada bulan Muharram ini. Maka pada bulan Muharram ini kita buat amalan itu berdasarkan pada apa yang Nabi buat. Nabi tak anjurkan puasa pada satu Muharram sebagai satu puasa yang khusus, melainkan siapa yang memang ada puasa selang sehari, umpamanya puasa yang tak ada tujuan spesifik, mereka yang berpuasa sunat, mereka yang ada puasa ganti dan sebagainya, tak ada masalah. Tetapi pada bulan Muharram ini, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, afdalus siyami ba'da syahri Ramadan
Syahrullah alladhi tad'unahu al-Muharram. Sebaik-baik puasa sunat yang kita nak lakukan selepas daripada bulan Ramadan adalah pada bulan Muharram. Dan khususnya pada hari ke-10 bulan Muharram, iaitu hari Ashura. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Ibn Abbas, ketika mana ditanya tentang puasa hari Ashura, dia kata, aku tidak pernah melihat Nabi SAW bersungguh-sungguh melakukan puasa sunat yang lebih daripada puasa Ashura, selain daripada puasa-puasa wajib seperti puasa Ramadan, puasa-puasa utama, puasa Arafah dan sebagainya, yang mana fadilatnya disebut lagi dalam hadis riwayat Muslim, yukaffirus sanah al-madiyah, dia boleh menghapuskan setahun dosa kita yang lalu. Dan bagi kita umat Islam, dianjurkan untuk kita bukan sahaja berpuasa pada hari ke-10 Muharram, tapi kita berpuasa juga pada hari ke-9, hari ke-9, hari ke-10, sebagai menyanggahi puasa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Sebab Nabi SAW seorang yang cuba sedaya upaya untuk menyalahi ataupun berselisih dengan ahli kitab, orang Yahudi dan Kristian. Sebab tu bila disebutkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hari Ashura ini adalah hari yang tu'azzimuhul Yahud wan Nasara, hari yang dimuliakan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi SAW kata, fa in kana al-'am al-muqbil, kalaulah ada lagi tahun hadapan, insya-Allah kita akan berpuasa pada hari ke-9 juga. Tetapi Nabi SAW tak sempat berpuasa ke-9 kerana tahun hadapan itu tiada lagi buat Nabi SAW yang wafat. Jadi Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi alaihi dalam kitab Zadul Ma'ad menyebut dalam perihal kita berpuasa hari Ashura ini, dia ada 3 level. Yang paling sempurna, paling afdal adalah kita berpuasa 3 hari, 9, 10, 11. Ini memang sungguh-sungguh nak berbeza lah. Kemudian dia kata berpuasa pada hari ke-9 dan ke-10. Dan kalau tak mampu, tak sempat nak buat juga, puasalah pada hari ke-10, tak ada masalah. Separuh ulama mentarjihkan yang paling afdal adalah kita berpuasa pada hari ke-9 dan ke-10, sebab itulah yang disebutkan secara jelas dalam hadis. Mereka yang ambil 3 hari, 9, 10, 11 ni sebab mereka beranggapan itu lebih kuat untuk menyanggahi perbuatan orang Yahudi. Jadi Nabi kata, kalau kami sempat puasa ke-9 tahun depan, kami puasa 9 dan 10. So, keinginan Nabi SAW itu sebagian ulama kata itu yang paling afdal. Sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Allah, antara perkara yang perlu kita berikan perhatian, pada bulan Muharram ini juga berlakunya beberapa bid'ah-bid'ah, berlakunya benda-benda yang batil, tradisi-tradisi yang menyimpang. Sebahagiannya wujud, sebahagiannya tidak lagi wujud. Ada sebahagian tradisi yang menganggap bahawa pada hari Ashura ini dianjurkan untuk kita berhias, kita macam beraya lah, ataupun ada solat-solat yang khusus, ataupun amalan-amalan tertentu khusus yang dibuat pada itu. Semuanya itu tidak sahih. Tiada dalam satu hadis yang sahih pun yang dianjurkan selain daripada kita berpuasa sunat pada hari tersebut. Dan antara kebatilan yang dilakukan lagi adalah kebatilan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah pada hari Ashura, yang menjadikan hari tersebut sebagai hari berkabung, hari bersedih. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab Al-Lataif Al-Ma'arif. Orang-orang Syiah yang menjadikan peristiwa pembunuhan
Sayyidina Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma sebagai satu hari yang mereka akan bersedih berkabung saban tahun, menyakiti diri mereka sendiri. Ini adalah satu amalan yang menyimpang, satu amalan yang sesat, yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kan? Allah tidak pernah menyuruh untuk kita berkabung, bersedih, beratap dengan kematian para Nabi sendiri, apatah lagi selain daripada mereka. Jadi ini antara sedikitlah kita kata perkongsian kita berkaitan dengan bulan Muharram, dan insya-Allah kita akan sambung sedikit ayat-ayat yang kita boleh ambil sambungan kepada siri tadabbur surah Al-Maidah kita. InsyaAllah kita sambung pada sesi yang lepas. Kita dah bicarakan tentang ayat yang ke-58 dan kita akan sambung pada ayat yang ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna illa an amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl wa anna aktharakum fasiqun. Allah kata, Qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna, wahai ahli-ahli kitab Yahudi dan Nasrani, adakah kamu nak mengingkari, kamu nak memalukan kami, membenci kami, menyalahkan kami? Illa an amanna billah, hanya kerana kami ini beriman kepada Allah yang esa, yang suci, bebas daripada segala kesyirikan, yang suci daripada apa yang kamu tuhmah, yang kamu duk kata dia diperanakkan, dia mempunyai anak dan sebagainya. Kenapa kamu nak menyalahkan kami terhadap apa yang diperturunkan kepada kami? Wa ma unzila ilaina, iaitu kami beriman dengan Al-Quranul Karim. Wa ma unzila min qabl, dan juga kitab-kitab suci sebelum kami yang asli, yang Taurat, Injil. Wa anna aktsarakum fasiqun, kami beriman sedangkan kamu semua kebanyakan kamu fasik. Fasik ni apa? Kharijuna an ta'atillah, terkeluar daripada ketaatan Allah, daripada daerah iman yang sahih kepada kekufuran. Kerana orang Yahudi dan Kristian ini, mereka memusuhi orang Islam kerana mereka beriman kepada Allah Al-Wahidul Qahhar, Al-Wahidul Ahad. Mereka memusuhi umat Islam yang beriman dengan nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya, termasuk rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Mereka memerangi umat Islam sejak daripada kemunculan Islam itu sendiri, supaya umat Islam itu boleh berpaling mengikut agama mereka, mengikut gaya kehidupan mereka. Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jangan orang yang mereka ini, orang Yahudi, Kristian ini tidak akan redha terhadap kamu sehingga kamu mengikuti petunjuk mereka. Dan ini realiti yang kita dapati dalam setiap zaman, sebagaimana yang telah disebut oleh Said Qutb, yang menyebut bahawa setelah orang-orang Kristian dalam perangan salib tewas, mereka tetap akan meneruskan lagi serangan mereka terhadap umat Islam dalam bentuk tipu helah, dalam bentuk serangan pemikiran, dalam bentuk serangan kebudayaan. Kerana peperangan pada hari ini bukan sahanya peperangan yang berasaskan kepada senjata semata-mata. Peperangan tersebut barangkali sudah berakhir kerana peristiwa itu berkait dengan sejarah. Tetapi
Bila zaman semakin maju, maka pertembungan itu pada hari ini adalah pertembungan pemikiran yang memerangi pemikiran umat Islam, sikit demi sedikit membunuh jati diri umat Islam. Dan ini realiti yang kita boleh dapati dalam apa sahaja yang kita buat pada hari ini. Sebab itu Nabi SAW always remind kita untuk berhati-hati dengan mereka. Allah selalu ingatkan kita, jangan ambil mereka ini, jangan jadikan mereka ini sebagai idola kita, sebagai ikutan kita, sebagai pelindung kita, sebagai maula kita. Maka Allah sebut dalam ayat ke-60, Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dhalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut ulaika syarrun makana wa adallu 'an sawa'is sabil. Qul, katakanlah, hal unabbi'ukum bisyarrin min dhalika mathubatan 'inda Allah, kamu nak aku bagi tahu satu balasan daripada Allah? Man la'anahu Allah, siapa yang Allah laknat dia, wa ghadiba alaihi, Allah murka kepadanya, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, mereka ini ada yang pernah yang pernah ditransformkan menjadi kera, jadi khinzir. Tapi bukanlah bermakna manusia ini daripada kera, jangan salah faham, dan janganlah ingat khinzir-khinzir, kera-kera yang ada hari ini adalah daripada keturunan mereka. Tidak. Kerana ada dalam hadis Nabi SAW sebut, mereka yang telah dimusik, yang telah diubah itu semuanya telah mati. Mereka telah binasa, berakhir. Tak ada keturunan pun. Ini pun Allah sebut dalam surah Al-Baqarah sebelum ni, walqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasin. Peristiwa hari Sabtu yang kita pun pernah sembang tentang tipu daya mereka yang mereka lakukan untuk nak menangkap ikan, melanggar perintah Allah, lalu akhirnya mereka, Allah kata kunu qiradatan khasin, jadilah kera. Dan ada di kalangan mereka itu, Allah kata abadat taghut, orang yang menyembah taghut, menyembah syaitan, sama ada mengikut hasutan syaitan, menyembah pawang-pawang, menyembah padri mereka, menyembah berhala-berhala sendiri, yang itu mereka telah ubah syariat-syariat yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Ulaik, orang yang disifat dengan sifat-sifat keji ini, Allah kata syarrum makanan wa adallu an sawa'is sabil, mereka ini adalah orang yang paling banyak sesatnya dan jauh daripada jalan kebenaran yang lurus. Setengah daripada Yahudi, dia pernah mendatangi Nabi SAW dan mereka ini mengaku bahawa mereka ini beriman. Sebab itu dalam ayat 61 Allah kata, wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Apabila mereka itu, kaum Yahudi itu datang kepada kamu, wahai Muhammad, mereka mengatakan bahawa kami ini beriman, sedangkan mereka ini hakikatnya hanya bukan masuk Islam, mereka tetap kafir, dan mereka keluar sebagai orang yang kafir juga, dan Allah tahu. Allah kata wallahu a'lamu bima kanu yaktumun, macam mana kamu nak sembunyikan tu pun tetap akan Allah tahu. Maksudnya orang-orang yang munafik seperti ini telah wujud daripada zaman Nabi SAW. Maka jangan terkejut jika ada di antara kita mereka yang mempunyai sifat sedemikian. Mereka yang berpura-pura seolah-olah mereka berkasih-kasih dengan kita sedangkan mereka membenci kita. Sifat itu tetap akan wujud. Maka dalam ayat yang ke-62 Allah sebut, wa tara kathiran minhum yusari'una fil ithmi wal 'udwan wa aklihimus suht labi'sa ma kanu ya'malun.
Kamu akan mendapati mereka ini adalah orang yang bila bab-bab dosa, bab-bab maksiat, bab-bab nak buat zalim pada orang, bab-bab nak makan harta yang haram, mereka inilah orang yang paling cepat. Sebab itulah Allah mencela mereka. Allah kata labi sama kanu ya'malun, alangkah buruk seburuk-buruk apa yang mereka kerjakan itu. Sepatutnya ulama-ulama mereka, para agamawan saleh daripada kalangan mereka ini, mereka bertindak untuk mencegah kemungkaran yang berlaku di dalam kalangan mereka. Kerana mereka ini sudah mula menghalalkan apa yang haram, mereka ini sudah menormalisasikan maksiat. Tetapi agamawan mereka tidak melakukan sedemikian. Agamawan mereka tidak melakukan an-nahyu 'anil munkar. Bahkan ada daripada kalangan mereka yang join together di dalam perkara-perkara haram ini. Mereka duduk bersama dengan mereka, makan harta-harta haram mereka ini, mendapat habuan-habuan dengan harta-harta yang haram ini. Maka Allah kritik mereka dalam ayat 63. Allah kata laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul ithim wa aklihimus suht labi'sa ma kanu yasna'un. Itu adalah celaan yang Allah terhadap golongan rabbaniyuna wal ahbar. Kita pernah sebutkan beza di antara apa maksud rabbani dan maksud ahbar, pendeta-pendeta di kalangan Yahudi ini dan juga Nasrani. Allah cela mereka. Even dalam sejarah pun kita tengok dalam sejarah Renaissance, zaman kegelapan yang berlaku, berleluasanya betapa pederi-pederi mereka itu menjual agama mereka kerana keuntungan, memperalatkan gereja, menggunakan nama gereja, menggunakan nama Tuhan untuk mengaut keuntungan duniawi. Maka Allah kata labi sama kanu yasnaun, alangkah jeleknya apa yang mereka lakukan itu. Bahkan antara yang paling jelek sekali bila mana mereka sanggup, antara kata-kata yang mereka lemparkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak menepati keagungan Allah, kesempurnaan Allah, kesucian Allah yang bersih daripada segala kekurangan, yang disifatkan dengan segala sifat yang kesempurnaan. Mereka tergamak mengatakan, melemparkan kata kepada Allah sebagaimana yang disebut dalam ayat ke-64. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Mereka sanggup mengatakan bahawa orang Yahudi kita, tangan Allah itu maghlulah, terbelenggu, terikat. Maksudnya nak kata Allah itu bakhil. Maghlulah ini ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan metafora. Dalam ayat ini adalah ayat yang berbentuk metaphorical. Maksudnya para mufassirin pun sendiri bukanlah memahami ayat ini sebagai ayat yang orang Yahudi dia nak kata bahawa tangan Allah itu terikat. Tak. Ini adalah bahasa metafora, bahasa majaz, bahawa mereka nak kata Allah itu adalah bakhil. Maka Allah balas balik ghullat aydihim. Bahkan sebenarnya tangan mereka itulah yang terbelenggu. So kat sini sempena ayat inilah mungkin ada beberapa poin yang ringkas saya nak sharekan sikit tentang sebahagian daripada prinsip akidah salaf dalam perbahasan nama dan sifat Allah. Adalah para salaf menetapkan sifat Allah. Dalam sifat Allah ini mereka bermuamalat dengan makna hakikat ataupun zahir daripada lafaz, bukannya bahasa metafora.
dalam sifat Allah. Bukan maksudnya menolak majaz itu di dalam Al-Quran, tidak. Tetapi kita kena faham Al-Quran ini diturunkan bilisanin Arabiyyin mubin. Maksudnya dengan satu lisan orang Arab yang jelas untuk nak difahami. Sifat Allah mudah untuk difahami tanpa perlu dipalingkan maksud asal yang jelas kepada maksud lain yang tak jelas. Begitu juga asas kepada satu percakapan itu ialah menggunakan bahasa yang zahir, bukannya bahasa kiasan. Asal kepada satu perbualan ataupun satu ungkapan. Sebab kiasan ni diperlukan kepada elemen lain, diperlukan kepada niat, diperlukan kepada maybe seni kesusastraan dan seumpamanya untuk memahami maksud asalnya. Maka sekiranya bahasa Al-Quran dan hadis itu jelas memiliki makna yang zahir, bertepatan dengan bahasa Arab, maka tak seharusnya untuk kita menafikan maksud asalnya tanpa ada satu pembuktian yang jelas dari yang mengungkapkannya. Dalam konteks Al-Quran ni Allah. Sebab tu kita akan dapati di sebalik perbezaan pandangan yang banyak terjadi dalam perbahasan fiqh. Dalam fiqh ni banyak khilaf kita akan dapati. Tetapi kita tidak mendapati para sahabat pernah berselisih walaupun satu pun ataupun berbalah tentang sifat Allah ataupun perbuatannya. Sebab mereka memahaminya sebagaimana yang disampaikan, yang selayaknya bagi Allah, tanpa membandingkannya dengan mana-mana makhluk. Ini antara titik utama yang memisahkan Salafi daripada madrasah yang lain, yang menetapkan keharusan sifat Allah diungkapkan secara metafora. Dalam madrasah yang lain, di sisi Asy'ariyah umpamanya, mereka mengharuskan bahawa dalam nak memahami sifat Allah itu, kita boleh fahami dengan bahasa majaz, bahasa metafora. Kita tidak menolak maksud metaforikal yang ada pada sifat-sifat Allah. Sebab sebahagian daripada maksud itu juga ada merupakan maksud tafsir bil lazim. Satu maksud yang lazim bagi sifat Allah. Tetapi para salaf tidak menafikan maksudnya asal. Maksud daripada lafaz sifatnya asal itu. Sebab di sisi salaf, kena wujud walau satu dalil yang jelas, yang sahih, khususnya daripada Nabi SAW ataupun para sahabat dia yang pernah mengeluarkan makna asal yang zahir daripada sifat Allah kepada mereka, kepada makna yang metaforikal. Dia perlu, sebab perbahasan tentang ketuhanan ni termasuk dalam perkara ghaib yang kita tak akan mampu capai oleh panca indera manusia, melainkan dengan kadar yang mampu difahami daripada apa yang dikhabarkan sendiri oleh Sang Pencipta kita. Sebaliknya dalam hadis-hadis yang sahih, kita akan mendapati apabila Nabi SAW dan para sahabatnya berbicara tentang ayat-ayat sifat, mereka akan mengisyaratkan kepada makna zahir yang boleh difahami secara literal. Contohnya, masa Abu Hurairah radhiyallahu anhu dibaca ayat dalam surah An-Nisa, masa dibaca Sami'an Basira, Allah itu Sami'an, mendengar dan melihat. Abu Hurairah kata dia pernah nampak Nabi SAW letakkan ibu jarinya ke telinga baginda dan satu lagi jari baginda letak di matanya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibn Hibban, hadis Ibn Khuzaimah dan lain-lain. Dan bila mana Abu Daud sendiri sebut hadis ni, diletakkan dalam topik ataupun tajuk, diletak bantahan terhadap Jahmiyah. Nak menunjukkan dalam hadis ni, bila Nabi SAW ada buat isyarat jari baginda menunjukkan kepada telinga dan matanya, ini maksudnya kata-kata yang menunjukkan pendengaran dan penglihatan itu tidak lari daripada asal maksud. Dia ada makna yang kita tak boleh nafikan maksud asal yang digelar sebagai makna literal itulah. Tak menafikan Allah itu mengawasi, Allah itu memerhati, melihat dan seumpamanya.
Tapi kita kena jelas. Bukanlah ini bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan Allah dengan manusia ataupun mana-mana makhluk. Tapi ia mengisyaratkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menafikan maksud asal kepada pendengaran dan penglihatan yang ada kaitan dengan telinga dan mata. Itu di sisi manusia ada maksud tersendiri, tetapi apa yang selayaknya bagi Allah, keagungan Allah sama sekali tidak sama dengan makhluknya, dan kita tidak menjisimkan Allah. Kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Prinsip salaf mudah. Ithbat makna asal tanpa tashbih. Kita tetapkan makna yang asal tanpa kita menyerupakan Allah. Begitu juga kalau kita tengok dalam hadis Ibn Mas'ud, yang mana Ibn Mas'ud ketika cerita tentang manusia yang paling akhir keluar daripada syurga, sampai part akhir hadis tu Ibn Mas'ud ketawa besar. Bila ditanya kenapa dia ketawa, dia kata sebab dia pun nampak Rasulullah ketawa masa sampaikan hadis ni. Masa tu kami dengar daripada Rasulullah tanya kami, kamu tak nak tahu kenapa aku ketawa? Maka kami tanya, kenapa kamu ketawa ya Rasulullah? Nabi kata sebab Tuhan pun tertawa. Tidak menafikan tertawa Allah itu membawa maksud rahmah, membawa maksud keredaan Allah dan sebagainya. Tetapi ini nak menunjukkan bahawa ada maksud asal yang diithbatkan oleh Nabi SAW sendiri dan para sahabatnya. Dan Nabi SAW pernah buat isyarat menggenggam dan melepaskan dalam hadis riwayat Muslim. Nabi SAW pernah buat isyarat jari masa kata jantung hati manusia ini terletak di antara asabi'ur rahman. Bukan bermaksudnya jantung hati kita ini bersentuhan dengan Tuhan yang dipahami literal, itu tidak. Tetapi nak bagi tahu bahawa makna asal itu sabit bagi Tuhan. Di sebalik kalau kita nak memahami isu-isu ataupun maksudnya secara majazi selepas itu. Dan begitulah juga nukilan-nukilan yang dinukilkan daripada para salafus salih. Contohnya Ibn Abbas masa dibaca dalam surah Al-Qamar, tajri bi'ayunina, beliau isyaratkan kepada dua matanya. Maksudnya mata itu dimaklumi, tetapi kaifiatnya bila disandarkan kepada Allah itu kita tidaklah tahu. Dan kita isbatkan ain, begitulah. Tetapi kita tidak menyelami, tidak cuba untuk nak mentashbihkan kaifiat itu dengan akal kita. Kita tidak cuba untuk nak mentashbihkan kaifiat sifat Allah itu dengan sesiapa pun daripada kalangan makhluknya. Ia hanya selayak dengan apa Allah. Jadi bukanlah bererti kita ini dalam pemahaman salaf ini kita mentajzimkan Allah, tidak sama sekali. Dan tetapi apa yang nak disampaikan ini adalah khilaf metodologi di antara golongan Salafi dan juga Asy'ariyah. Kedua-duanya adalah satu mazhab, adalah mazhab besar umat Islam. Kedua-duanya tujuannya adalah apa? Untuk nak mentakdiskan Allah, nak tanzihkan Allah, menyucikan Allah, menjaga keagungan Allah, dan kedua-duanya cuba untuk tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Cuma dengan dua metod yang berbeza yang pasti tidak akan bertemu. Percayalah cakap saya, macam mana pun kalau golongan A ni berhujah, B dia tak boleh nak tangkap, dia tak boleh hadam lah. B pun kalau berhujah, A tak boleh nak terima. Sebab asas dia, metod dia dalam bab itu berbeza, tetapi tujuannya sama. Tujuannya masing-masing nak menyucikan Allah. Golongan salaf nak menyucikan Allah menurut apa yang selayaknya bagi Allah. Golongan khalaf cuba untuk nak menyucikan Allah dalam kadar apa yang akal manusia ni boleh nak digest, supaya mereka ini, sebab mereka berhadapan dengan mungkin syubhat-syubhat golongan-golongan yang terkemudian yang lebih dahsyat. So mereka perlukan kepada panggil perbahasan tersebut, mungkin dipanggil sebagai kemahiran tersebut, untuk berhadapan dengan cabaran zaman masing-masing. Tetapi bukanlah kita nak bicarakan isu ini ataupun kita nak hangatkan isu ini untuk
nak menggaduhkan antara dua kelompok ini yang besar ini. Para salaf menjauhi pendekatan takyif, pembagaimanaan. Sebab tak mungkin untuk nak kita ketahui sepenuhnya sifat sesuatu itu, melainkan kita tahu tentang hakikatnya, which is kita tidak tahu pada dunia ini. Mustahil. Kita tak mampu melihat, kita tak akan tahu. Maka kita hanya berpada dengan apa yang telah dikhabarkan oleh Allah dan Rasul. Akal manusia ini tidak mungkin untuk menjangkaui hakikat sifat-sifat Allah. Walau apa sahaja jangkauan kaifiat pembagaimanaan yang terlintas dalam fikiran manusia, Allah lebih agung daripada itu. Dalam Al-Quran, bila Allah guna kalimah di syurga, nanti ada emas, ada sungai, mengalir susu, mengalir arak di dalamnya, ada istana-istana, ada batu-batu permata sekian. Dia tidak sama dengan apa yang kita ketahui di dunia ni. Tidak sama. Jangan fikir, oh bila sebut emas tu maksudnya emas kuning-kuning sangat macam yang kita ni. No. Kalau kita sebut air susu tu mesti diputih, air arak itu mesti dimelekit-lekit ataupun madu. No. Sebab Allah dah katalah, apa sahaja yang terfikir dalam benak fikiran kita ni, itu semua bukan apa yang ada di syurga. Sebab syurga itu nikmat dia tak mampu kita bayangkan, tak mampu terlintas dalam fikiran hati kita, tak mampu kita, yang kita tak pernah lihat, yang tak pernah kita dengar. Tetapi Allah gunakan kalimah-kalimah itu sebagai bahasa untuk berinteraksi dengan manusia. Yang mana sekadar manusia faham emas, sungai, sifat asal itu faham. Kita maklum. Tetapi hakikat yang ada di syurga nanti, hakikat dalam ilmu ghaib itu, kita tak tahu. So, kita tak mahu nak menyelami, nak masuk ke dalam sifat itu ataupun perbahasan itu yang tak diperlukan itu. So, itu kebiasaannya pendekatan salaf. Menghormati akal dengan tidak melangkaui had kemampuannya, yang memang tak akan mengetahui tentang hakikat sifat-sifat Allah. Allah Maha Berkuasa dan Allah mampu melakukan apa sahaja sekalipun akal kita ni tak mampu nak mencerna. Sebagaimana yang disebut oleh Ibn Khaldun, dia bagaikan seorang yang menggunakan dacing timbangan. Dacing tu nak timbang gunung, memang tak boleh. Dan bukan bermakna penimbang itu tidak jujur, tapi akal itu ada had yang membatasi, yang tak mampu dilangkaui sampai kita nak mampu nak menggapai, nak memahami semua yang berkaitan dengan Allah dan sifat-sifatnya. Mustahil di dunia ini, kerana hakikatnya akal itu cuma picisan kecil yang wujud hasil daripada ciptaan Allah. Maka jangan pandai-pandai kita nak cuba nak ukur persoalan ketuhanan itu dengan sesuai dengan otak kita semata-mata. Bukan bererti kita tidak boleh menggunakan akal, tetapi kita hormat akal itu meletakkan kadar. Sebab itu para salafus salih tak gemar dengan persoalan-persoalan bid'ah seperti ini yang membagaimanakan sifat-sifat Allah. Kita nak bincang, kalau Allah minus ini maka Allah jadi macam ni ke? Allah jadi macam mana dengan itu? Macam mana? Adakah kita cuba nak tashbihkan Allah dengan akal makhluk ini? Tak boleh. Kerana soalan seperti itu datang daripada benak kita, pemikiran kita yang mengukur sifat Allah dengan limitasi akal kita sendiri, yang membandingkan kudrat Allah yang tak terbatas itu dengan kudrat makhluk yang terbatas. Semoga Allah pelihara kita semua. Walaupun khilaf ini adalah khilaf yang hakiki, bukannya khilaf yang lafzi. Benda yang dah berlaku lama, kita kena terima khilaf ini. Tak bolehlah kita tak akan boleh untuk nak mengharmonikan kedua-dua disiplin ini dari segi ilmiah. No. Kita hanya boleh harmonikan daripada sudut muamalat, sebagai dari sudut ukhuwah dan sebagainya. Khilaf ini sudah lama, zaman berzaman. Kita kena ukur khilaf ini mengikut kesesuaian zaman kita. Saya tak setuju isu itu untuk dibesar-besarkan pada zaman kita, pada tempat kita. Sebab itu bukan lagi isu yang membawa implikasi besar kepada umat ini. Wallah. Kita tak perlu nak berperang kerana isu ini. Ini bukan lagi zaman-zaman Mu'tazilah dululah. Kita zaman yang cabaran kita bukanlah pada konteks sifat-sifat ketuhanan itu. Mungkin ada sedikit.
Kalau ada beberapa kelompok-kelompok yang tersesat, ada, tetapi dia bukan satu cabaran utama yang berbaloi untuk dijadikan ini sebagai medan peperangan di antara dua madrasah ini. So macam mana kita nak hadapi? Kita kena faham khilaf ini memang wujud. Kita kena pertimbang betul-betul mengikut neraca ilmu kita. Jangan ambil sikap berperang, sentiasa nak berperang, atau menganggap tokoh-tokoh daripada pihak lawan ini kita lekehkan dia, ataupun kita cuba untuk nak melaga-lagakan tokoh-tokoh di antara kedua-dua madrasah ini. Kalau kita baca sejarah, ada ketika keharmonian dan persefahaman itu boleh dicapai. Walaupun pasti ada yang berkeras untuk menolak, tetapi akan ada yang lebih bertoleransi untuk mencari titik kerjasama. Untuk zaman ini di tempat kita betul-betul kena berhemah dalam berinteraksi. Kan? Saya bukan orang yang bersetuju dengan pendekatan melaknat ataupun melakukan provokasi di medsos yang lain-lain yang saya kira tidak membuahkan maslahat kepada ummah. Kerana ramai orang awam yang hakikatnya dia tidak faham pun daripada sudut very technical, sudut-sudut perbahasan khilaf yang dibincangkan tentang sifat-sifat ketuhanan ni. Kita sama-sama mencintai sunnah, ingin mempertahankan agama, maka yuzanu bimizanil ilm. Timbanglah dengan timbangan ilmu. Letak semua pada tempat dan konteksnya. Jangan mudah-mudah nak tepik kalam ulama ini pada semua keadaan. Kita ambil pendekatan, mungkin pendekatan pada zaman dulu, kita nak tepik pada zaman kita. Pada masa sama jangan kita ignore pandangan-pandangan ulama lain yang mungkin ada kalanya tidak kena dengan selera kita. Jangan kita taksub, jangan kita bergopoh, jangan kita bersikap pluralism. Jangan kita mencari punca keretakan dikala umat ini perlu kepada agamawan-agamawannya untuk menyelesaikan isu-isu yang lebih besar yang telah menimpa umat ketika ini, yang dibelenggu dengan kejahilan, basic agama pun tak tahu. Ini kan kita nak terjun ke dalam perbahasan ilmu ghaib yang hakikatnya Allah yang maha mengetahui. Jadi sekadar itu sahajalah apa-apa yang ingin saya sampai ataupun kongsikan pada hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.